اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada hari yang berbahagia ini kita dapat teruskan sembahyang zuhur secara berjamaah, dan kita mengambil masa dan peluang yang ada sekadar 5 minit untuk kita mengambil manfaat barakah Ramadan dengan kita mendengar sikit sebanyak peringatan yang akan kita sekiranya insyaAllah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya suka untuk menyambung sedikit berkenaan dengan isu Palestin yang telah pun hari ini masuk hari yang ke-14. Jadi dah masuk hari ke-14, artinya hampir ataupun 2 minggu umat Islam di Palestin telah pun diserang dengan begitu ganas oleh pihak Israel, rejim Yahudi, rejim Zionis yang telah pun menyerang umat Islam di Palestin tanpa mengambil kira bulan Ramadan, bulan ketika umat Islam berpuasa dan ketika umat Islam sibuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Bermula pada 3 hari yang lepas, pihak Israel telah pun memulakan serangan melalui darat, dan serangan melalui darat ini adalah merupakan serangan yang menandakan bahawa kesungguhan pihak Israel untuk menghapuskan umat Islam di Palestin, khususnya di Gaza, dalam pengertian yang sebenar. Pelancaran serangan melalui darat ini dianggap oleh pihak-pihak, setengah-setengah pihak sebagai suatu bukti bahawa Israel bukan sahaja ingin menakluki Gaza, tapi Israel sampai kepada satu peringkat ingin menghapuskan keseluruhan etnik umat Islam di Palestin itu sendiri. Umum kita semua tahu bahawa satu-satunya wilayah ataupun negeri yang masih lagi belum dikuasai oleh Israel di Palestin adalah bumi Gaza. Dan bumi Gaza diibaratkan 1/3 daripada bumi Palestin. 2/3 telah pun diperolehi oleh Israel, hanya 1/3 saja yang masih lagi belum diperolehi. 1/3 itu terletaknya di Gaza, kerana Gaza masih lagi dikuasai oleh umat Islam, dikuasai oleh jemaah Islam, dikuasai oleh Hamas. Apabila mereka berjaya menaklukki Gaza, berarti mereka berjaya menaklukki keseluruhan bumi Palestin. Kerana itu umat Islam di Gaza, khususnya daripada gerakan Hamas, mereka telah pun menyatakan ikrar mereka untuk mempertahankan bumi Gaza sehingga ke titisan darah yang terakhir. Walaupun Israel telah pun melancarkan serangan darat setelah daripada serangan bertubi-tubi melalui udara dengan menggunakan roket, tidak kurang daripada 2,000 roket yang telah pun dilancarkan, melebihi daripada 1,500 sasaran pada tempat yang keluasannya hanya 365 km persegi, dengan kepadatan penduduk melebihi 1.7 juta manusia di tempat yang begitu sempit. Artinya kepadatan itu sangat terselah. Artinya tidak ada tempat sekarang ini yang selamat bagi umat Islam di Gaza untuk mereka duduki, melainkan semuanya telah diserang oleh pihak Israel. Walaupun begitu, alhamdulillah, dengan keazaman dan kesungguhan serta keyakinan yang begitu kuat dan hebat yang ada pada gerakan Hamas, menerusi kata Ibnu Qassam atau Brigid Al-Qassam, yang merupakan brigade yang memang bila masuk perang tujuan mereka adalah nak mati. Apa yang mereka cari adalah syahid. Berbanding ataupun berbeza dengan tentera Israel yang kejayaan mereka, askar itu adalah merupakan kejayaan mereka, yang mereka dapat gaji, dapat duit pada setiap akhir bulan, sama macam kita juga. Sudah tentulah bukan mati menjadi cita-cita mereka. Jadi berbanding dengan berperang dengan orang yang tujuannya adalah untuk syahid, sudah tentulah berbeza. Sebab itulah hari ini apa yang kita baca dalam laporan mengatakan bahawa Israel menganggap bahawa mereka sedang berperang dengan satu kumpulan yang cintakan kepada mati, dan mereka berada dalam keadaan yang begitu trauma, dalam keadaan yang begitu takut, sehingga laporan sengaja disembunyikan oleh pihak berita antarabangsa yang mengaitkan kemusnahan ataupun kematian di sebelah pihak Israel.
Laporan akhbar menyatakan kematian di pihak Israel hanya 20 orang saja. Sedangkan hakikat yang sebenarnya melebihi daripada itu. Walaupun kita sendiri tidak ada jumlahnya, tetapi sumber menyatakan kita yakin kematian di pihak Israel melebihi daripada jumlah yang telah pun didedahkan oleh pihak Israel sendiri, hanya 20 orang. Sebab apa? Sebab mereka sangat malu kerana mereka dibekalkan dengan senjata yang begitu canggih, peralatan yang begitu hebat, tetapi masih gagal untuk menangkis serangan-serangan daripada pihak Hamas yang hanya menggunakan, kita kata, senjata yang walaupun canggih tetapi hanya memerlukan keuangan yang begitu jauh, kecil berbanding dengan Israel. Contoh, salah satu contoh, setiap satu peluru pepandu M75 yang dilancarkan oleh pihak Hamas yang boleh sampai lebih daripada 75 km, diberi nama sebagai M75. M75 artinya peluru tu boleh melebihi daripada 75 km, boleh sampai ke betul-betul di tengah Tel Aviv. Peluru tu hanya berharga RM2,600 sahaja. Kos yang diperlukan oleh Hamas untuk membayar bagi membina peluru itu hanya RM2,600, berbanding RM160,000 Malaysia yang diperlukan oleh setiap peluru yang dikeluarkan oleh Israel untuk menangkis serangan daripada roket-roket Hamas Palestin. Jadi inilah di antara, kita kata, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan insya-Allah sehingga ke hari ini Mujahidin Hamas masih lagi menyatakan bahawa kami tidak memerlukan kedatangan umat Islam di luar untuk bantu kami berperang bersama dengan kami, tak payah, sebab kami telah ada. Kami boleh mewakili umat Islam bukan saja di Gaza, di Palestin, tetapi di seluruh dunia untuk berperang. Tapi kami memerlukan doa daripada seluruh umat Islam di seluruh dunia, kerana kan kita ada doa, mereka tidak ada doa daripada orang Islam, kata pemimpin Hamas. Dan Alhamdulillah sehingga setakat ini, walaupun kemarin Israel melakukan serangan yang paling kuat dalam tempoh 2 minggu ni, kemarinlah serangan yang paling hebat, menyaksikan kematian lebih daripada 150 orang di pihak penduduk awam Palestin, bukannya tentera, penduduk awam, orang kampung yang mati, yang syahid, terdiri daripada orang tua, wanita, kanak-kanak, orang muda dan sebagainya lagi. Dan kehancuran yang melibatkan kemusnahan bangunan, kemusnahan sekolah, kemusnahan masjid, ribuan yang menjadi pelarian 20,000 orang yang terpaksa keluar daripada rumah, 20,000 orang lebih yang terputus segala bekalan elektrik, bekalan air dan juga infrastruktur yang lain, tidak kurang daripada 600,000 orang. Jadi keadaan mereka sangat dahsyat, seperti yang digambarkan oleh seorang wartawan yang berpusat betul-betul di tengah-tengah bandar Gaza, mengibaratkan bahawa kalau di hospital tu, hospital Gaza diibaratkan sebuah tempat yang tidak lagi menjadi sebuah hospital, tidak ubah seperti mana sebuah bangunan yang menempatkan mangsa-mangsa ataupun kita kata mayat-mayat, menempatkan mayat-mayat. Mayat pun tak tahu nak isi mana dah, sehingga mereka terpaksa minta bantuan daripada hospital di Sinai, sempadan di luar daripada pintu Rafah yang menjadi pintu utama untuk masuk ke Gaza melalui pintu negara Mesir. Terpaksa minta bantuan daripada hospital di Sinai di Mesir. Itu pun setelah dibuat rayuan, akhirnya bolehlah, hanya boleh mengambil orang sakit daripada hospital Gaza untuk dibawa ke Sinai. Ada pun bantuan, sama ada bantuan ubatan daripada Mesir, daripada seluruh dunia, termasuk doktor-doktor pakar dan sebagainya, dan juga tenaga-tenaga sukarelawan daripada pelbagai NGO daripada seluruh dunia nak masuk ke Gaza, mereka dihalang sama sekali oleh pemerintah Mesir yang diketuai oleh Abdul Fattah Al-Sisi. Jadi ini sikap, bukan double standard, lebih daripada double lagi yang telah dilakukan oleh, walaupun kita kata Mesir negara yang presidennya orang Islam, tapi tetap menghalang umat Islam untuk menolong rakyat Islam yang cedera. Padahal yang itu bukan askar, yang itu doktor, yang itu adalah orang-orang yang nak menolong rakyat yang cedera, rakyat yang parah, yang yang terkena dengan ujian dan juga musibah yang besar ini. Inilah dia apabila walaupun orang Islam tapi kiblatnya pada Amerika Syarikat, kiblatnya pada Israel, inilah yang berlaku. Dan kemarin Setiausaha Negara Amerika Syarikat telah pun mengisytiharkan pada dunia bahawa Amerika Syarikat memberikan sokongan yang penuh dan padu kepada negara haram Israel
di atas apa yang telah dilakukan oleh mereka di atas dasar mempertahankan diri, kata Setiausaha Negara Amerika Syarikat. Jadi ini satu lagi kita kata jenayah yang begitu dahsyat yang diakui dan diiktiraf oleh kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Apa ni hampir dengan kita, Singapura, yang juga memberi sokongan terbuka kepada rejim haram Israel. Jadi oleh kerana itulah kita sebagai umat Islam di Malaysia ni yang turut terasa dengan apa yang berlaku kepada sahabat kita di Palestin, kita memberikan apa yang mampu kita berikan. Sudah barang pasti yang paling penting, yang pertamanya doa kita kepada umat Islam di Palestin, dan yang keduanya sumbangan kita kepada mereka, yang ketiganya kita boleh menolong mereka dengan cara memboikot barang-barang Israel. Saya selalu buat satu contoh yang cukup mudah, kejayaan boikot yang pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India. Dengan boikot yang dilakukan oleh Gandhi di India yang mempunyai penduduk ratusan juta, menyebabkan British balik awal, balik kampung, tak jadi nak menjajah, nak meneruskan penjajahan, sebab keseluruhan ataupun majoriti rakyat India menolak perniagaan fabrik yang dilakukan oleh British kepada rakyat India. Itu yang Gandhi pakai cawak tu, sebab dia ambil pakaian tu dibuat daripada kain yang ditenun daripada benang, yang ditanam daripada pokok kampas yang dibuatnya sendiri, semua sendiri belaka. Sebab nak tolak penggunaan fabrik daripada British. Akhir sekali berjaya mengeluarkan British dengan hanya melakukan boikot ekonomi. Dan 2-3 hari lepas juga kita baca kenyataan daripada Menteri Keuangan Israel yang memberi amaran kepada syarikat-syarikat Israel dan juga syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan Israel di dalamnya, bahawa sekarang kita terpaksa bersiap sedia dengan kemungkinan ekonomi yang gawat, yang jatuh disebabkan boikot oleh umat Islam dan juga negara-negara umat Islam ke atas barang-barang yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat Yahudi. Jadi ini kita kena kempen terus, kena buat pemboikotan secara bersungguh-sungguh supaya benar-benar memberikan kesan kepada syarikat-syarikat yang memang memberi sumbangan langsung kepada negara haram Israel. Yang ketiga, melalui Facebook, melalui media maya yang kita boleh sampaikan maklumat kepada rakan-rakan melalui sistem aplikasi WhatsApp dan sebagainya lagi, sebarkan senantiasa. Dan yang keempatnya, kita mestilah senantiasa beriltizam ataupun istiqamah di dalam memperjuangkan isu-isu Palestin ini kepada kawan-kawan, rakan-rakan, anak-anak dan sebagainya lagi. Mudah-mudahan ianya menjadi satu isu yang senantiasa hidup, dan senantiasa bantuan kepada umat Islam Palestin juga senantiasa kita berikan kepada mereka, bukan sehari dua ni saja, bukan bulan Ramadan ni saja, tetapi akan datang. Sebab apa yang dialami oleh mereka sekarang ini sudah tentulah memberi kesan sehingga bertahun-tahun akan datang. Mereka nak bangunkan balik, nak bina balik kemusnahan itu bukan satu benda yang mudah dalam kekangan dan juga pemboikotan ekonomi yang dikenakan terhadap negara Gaza ataupun negeri Gaza di Palestin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengambil manfaat ini, dan sekali lagi seperti yang saya pernah bawakan kepada ni, siapa-siapa yang nak memberikan sumbangan, kita masih buka lagi. Pas Terengganu kita telah pancar tabung kemanusiaan Gaza, tabung kemanusiaan Gaza. Kita dah buka akaun khusus untuk Gaza, dan kita buka pada semua untuk menabung ataupun memberi sumbangan dalam tabung ini. InsyaAllah lepas pada raya ni kita akan tutup dan kita akan sampaikan sendiri pada gerakan Hamas ataupun umat Islam di Palestin, insyaAllah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.